أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat, dan jikalau kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan kita, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan yang terdahulu kita telah berhenti pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihim. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, yakni tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan mereka. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah menjelaskan tentang firman Allah pada ayat yang ke-228 dalam surah Al-Baqarah. Mana ayat tersebut telah menerangkan kepada kita berkenaan dengan mutallaqat wal mutallaqat, dan perempuan-perempuan yang ditalak, perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami, bekas suami mereka. Di sini terkeluar beberapa hal. Kerana itu, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa termasuk dalam mutallaqat ialah al-madkhulun bihinna min zawatil aqra, iaitu perempuan-perempuan yang diceraikan, yang telah disetubuhi oleh suami mereka dan yang masih mempunyai aqra. Dan aqra itu ataupun quru itu seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, iaitu dengan maksud yang masih mempunyai haid dan suci. Terkeluar daripada murak atau kehendak ayat ini orang-orang yang ditalak sebelum disetubuhi, yakni dalam bahasa kita panggil janda berhias. Jadi terkeluar orang yang belum disentuh atau belum digauli oleh suami mereka kemudian ditalak, maka terkeluar dalam ayat ini. Juga terkeluar daripada ayat ini orang yang sudah tidak mempunyai suci dan haid, ataupun kita istilahkan dalam peristilahan moden kita sebagai menopause. Dan terkeluar daripada kaedah ataupun murak ayat ini juga ialah kanak-kanak yang diceraikan sebelum datangnya haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna, dan orang-orang yang ditalak menahan diri. Hendaklah, memang dari segi bahasa memang diterjemahkan sebagai menahan diri, tapi sebenarnya itu adalah amar, iaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menahan diri mereka. Tarabbus yakni menahan diri mereka, dan itulah yang diistilahkan sebagai iddah atau edah bahasa kita. Jadi iddah ialah tarabbusun nisa, iaitu perempuan ataupun perempuan yang menahan diri atau tempoh
menahan diri bagi wanita. Sini kita juga telah menjelaskan bahawa telah termasyhur di kalangan orang kita mengatakan bahawa orang lelaki juga ada iddah. Ya. Jadi kita telah jelaskan bahawa perkataan iddah lelaki tadi bukanlah iddah yang hakiki, tapi dia majaz, iaitu simbolik sahaja supaya mudah diingati. Kenapa? Kerana berlaku beberapa hal keadaan di mana orang lelaki harus menunggu habis iddah untuk berkahwin lain. Seperti mana orang lelaki yang telah menghimpunkan 4 orang isteri, kemudian diceraikan salah seorang untuk berkahwin dengan yang lain, yang baru, maka hendaklah dia tunggu yang keempat tadi habis iddah, baru boleh dia kahwin seorang lagi. Begitu juga ketika mana dia jatuh hati kepada adik ipar dia, kemudian dia menceraikan isteri dia, hendaklah dia menunggu habis iddah isteri dia, barulah dia boleh menghimpun adik ipar dia, dengan maksud boleh berkahwin, bernikah dengan adik ipar dia. Maka inilah yang diistilahkan terkenal dalam pengajian kita orang Melayu sebut iddah lelaki. Sebenarnya itu bukanlah iddah, sebab maksud iddah ialah orang perempuan yang menahan diri, tarabbusun nisa. Jadi ini tidak menjadi iddah bagi lelaki. Kenapa? Kerana kalau lelaki tersebut tidak mahu menunggu waktu iddah wanita tadi, janda dia, isteri dia yang telah dia talak, dia tak mahu tunggu, maka dia menceraikan dengan talak 3, maka tidak ada lagi fatrah atau masa untuk dia tunggu. Tidak ada perlu dia tunggu iddah lagi. Jadi pada hakikatnya tidak ada iddah bagi lelaki, tetapi telah masyhur untuk ingatan, untuk mudah diingat. Lalu ustaz-ustaz kita ada yang menggelarkan sebagai iddah lelaki. Wallahu a'lam. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan orang-orang yang telah, perempuan yang telah ditalak, diceraikan oleh suami mereka, menahan diri mereka daripada berkahwin lain, salasata quru, 3 quru. Ulama bersisih faham berkenaan dengan quru. Kebanyakannya mengatakan quru adalah haid, dan berbeza pada mazhab berbeza pada mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Para orang ulama mazhab Syafi'i menerima quru itu sebagai sebagai suci. Jadi dalam mazhab Syafi'i, quru tadi suci, maka ditafsirkan menahan diri, tarabbasna bi anfusihinna, menahan diri mereka salasata quru, 3 kali suci. Jadi 3 kali suci jika perempuan tadi tidak mengandung. Maka kalau perempuan tadi mengandung, maka iddah dia sehingga dilahirkan anak tersebut. Kerana itu ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang telah dijadikan oleh Allah dalam rahim mereka. Kerana yang mengetahui mengandung atau haid adalah diri dia sendiri. Orang yang nak derah, tak, macam kita kata minggu lepas lah, ni contoh, bukan yang berlaku, contoh. Oleh kerana tidak sabar ditunggu oleh kekasih, maka dia kata dia tak mengandung. Bila tak mengandung, dia punya iddah 3 kali suci. Dan kena pula keadaan haid dia pendek, maka cepat dia habis iddah, dia kata. Maka bila dia kata begitu, dia terus kahwin lain, menyembunyikan janin dalam perut dia. Ma khalaqallahu fi arhamihin, iaitu apa yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim mereka. Apa dia yang Allah ciptakan? Iaitu sama ada haid ataupun janin, ataupun mengandung. Jadi orang yang mengandung pada umumnya tidak ada haid. Pada umumnya
Tetapi ada pendapat ulama yang menyebut haid, ada yang keluar haid walaupun dalam keadaan mengandung. Dah mungkin itulah yang diistilahkan oleh orang tua-tua kita sebagai buting pelanduk. Dah berapa ustaz pelanduk dia buting dia keluar haid? Tak tahu. Orang tua-tua kata, kita tak tahu. Nah, sang kancil ke pelanduk ke kita tak tahu. Tapi orang tua-tua kita ada beri istilah buting pelanduk. Nah, jangan tanyalah, tak tahu. Angkat tangan lah. Berapa ustaz kena gecek pelanduk wallahu a'lam. Dan itulah walaupun sebahagian besar ulama menyebut bahawa orang yang mengandung tidak ada haid, tetapi di sana masih ada ulama yang mengatakan bahawa ada haid ketika mengandung. Tetapi kaedah umum memakai bagaimana seorang itu dia tahu dia mengandung adalah kelewatan mari haid. Dia tahu dia start mengandung bila tak mari waktu jadual dia. Bila tak mari biasanya mengandung. Jadi itulah yang kena beza antara mengandung ataupun haid. Maka orang yang mengandung sekalipun dia keluar haid, bukanlah dikira 3 kali suci. Katakan mungkin terlalu nadir, terlalu pelik. Katakan dia mengandung, tetapi dia mari 2 kali haid dalam mengandung tu, contoh je, maka dikira kaedah mengandung. Dikira mengandung juga. Maknanya tidak habis hadah dia. Jadi di sini Allah kaitkan ayat ini dengan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka tadi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya orang lain tidak mengetahui, itu dia tahu. Berarti kalau dia tak simpan rahsia kandungan dia kahwin dengan orang baru, maka kahwin orang baru sebelum lebih daripada 6 bulan 2 lahzah dia lahirkan anak tadi, dia bengkan kepada suami baru dia, maka itu dia tahu, dia saja yang tahu. Dan Allah mengatakan bahawa tidak boleh tadi dikaitkan jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya jika buat demikian adalah dosa besar. Kerana orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya pada bahasa akhirat, dia akan buat apa dia nak. Dan kita telah berbicara tentang kenapa 6 bulan, kenapa 2 lahzah. Kita telah bicarakan pada minggu lepas. Takut kalau kita bicara lagi dia akan menjadi panjang. Itulah maknanya satu ayat sebut haulaini kamilaini, 2 tahun berturut-turut, yang ini 24 bulan. Dan satu ayat lagi dalam surah Ahqaf ya. Kalau saya surah Ahqaf sebut tempoh mengandung wa hamluhu wa fisaluhu, tempoh mengandung campur dengan tempoh menyusu salasuna syahran, 30 bulan. Jadi 30 tolak 24 jadi 6 bulan. 2 lahzah 2 detik, kerana detik dukhul, 1 lahzatul dukhul, betul, 1 lahzah lagi wiladah, iaitu 1 lahzah persenyawaan masuknya mani dalam rahim orang puang, dan yang kedua keluarnya anak tadi bersama dengan nifas, darah nifas. Kerana itu paling sikit darah nifas ialah 1 lahzah, tidak seperti haid iaitu 24 jam. Terkadang apa yang kita pandang dan apa yang kita dengar mengukir hati kita, iaitu membentuk cara kita berfikir dan cara kita pandang. Oleh kerana dunia ini dekat dengan pengalaman kita, dunia itu daripada perkataan dana. Setengah ulama mengatakan dana maksud dia rendah jika dibandingkan dengan akhirat, dan setengah ulama menyebut dana maksudnya dekat. Summa dana fatadana, kemudian mendekat, yang dekat. Jadi dunia tadi sangat dekat dengan diri kita, yakni dekat dengan keterlibatan panca indera kita. Kita tengok, kita dengar, kita rasa, kita menikmati.
Jadi terkadang akhirat terasa macam khayalan. Jadi orang yang menganggap akhirat itu macam khayalan, maka dia tidak takut untuk langgar perintah Allah. Sebab keyakinan dia kepada akhirat sangat kabur. Jadi perlu kita faham bahawa oleh kerana banyak sangat kita hari-hari ni bergaul, terlibat dengan dunia, kadang-kadang akhirat terasa jauh dan terasa kurang penting. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di sana Allah berpesan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasibmu di dunia, tetapi Allah juga menegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan adalah akhirat itu adalah terlebih baik kepadamu daripada dunia al-ula. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin, dan kita tengok terjemahan tu, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai, in aradu islaha. Wa bu'ulatuhun, wa bu'ul, ba'al ialah banyak maksud. Bu'ul daripada perkataan ba'al banyak maksud. Yang pertama zauj, suami. Yang kedua malik, raja. Yang ketiga Rabb ni bukan Tuhan. Rabb maknanya orang yang mendidik. Rabbata baitaha. Ibu itu adalah pendidik kepada rumah tangga dia, didik anak-anak dia. Rabb, malik, dan juga sayyid, ketua. Itu perkataan ba'al. Jadi bu'ulah dalam ayat ini maksud dia suami-suami mereka, memberi maksud kepada kita bahawa suami-suami itu ada kuasa ke atas isteri mereka yang telah mereka ceraikan ketika masih dalam iddah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu, dan suami-suami mereka lebih berhak biraddihinna, untuk kembali rujuk kepada mereka. Timbul persoalan, perkataan ahaq, adanya perkataan ahaq, lebih berhak. Kalau hak berhak, tapi ahaq lebih berhak. Adakah di sana orang yang berhak juga untuk kembali, untuk rujuk kepada isteri selain daripada suami? Mana boleh paksa, boleh suruh untuk rujuk. Jadi sebenarnya tidak ada. Suamilah yang berhak untuk rujuk tanpa izin isteri ketika dalam iddah. Ya, ketika dalam iddah tidak perlu minta izin isteri. Dan kenapa disebut kata ahaq? Di sini ada beberapa benda yang kita kena faham hari ni. Imam Muhammad Mutahadi Sya'rawi menyebut bahawa kadang-kadang ada ketika suami nak balik, nak rujuk, tetapi isteri tidak mahu dah. Dan inilah yang disebut pada hari ini hak kebebasan manusia. Dia tak mahu balik dah, tak boleh paksa dah. Ahaq boleh paksa, boleh nak suruh balik dari segi syarak. Jika bertembung kehendak lelaki nak balik pada isteri dia, kemudian isteri dia tambah, dah tak apa lah, pasal tambah dah, pasal awak tambah, dah tak apalah, saya nak, tapi awak tambah, tak boleh. Bila dia nak, maka dia kena balik walaupun isteri dia tambah. Pasal syarak kata ahaq, dia lebih berhak untuk balik. Kadang orang puan ni dia buat kerahkan gitu, bukan benda dia nak tengok. Orang muda panggil teh market. Faham tak? Teh market. Orang muda panggil teh market. Kenapa kita nak jimah Dia nak tengok. Oh tak? Malah tambah ya gitu. Padahal nak. Tapi kalau kita ahaq,
Dia nak test market ke, dia nak sungguh ke. Jadi ahaq, berhak. Siapa yang kata berhak? Allah. Yakni dia berhak dari segi syarak, walaupun dia tidak berhak dari segi undang-undang manusia hari ini. Dia panggil hak kebebasan manusia, dia tidak berhak. Tetapi Allah memberi dia hak, ahaq di segi syarak, untuk dia ambil balik isteri dia dalam keadaan edah, masih dalam edah. Baik. Dah kalau gitu sudah awal lelaki nak buat main boleh. Esok orang habis edah, balik, tinggal pula. Lepas tu buat main pula. Lepas tu cerah pula yang kedua. Tengah pula habis edah, balik pula. Buat main. Kali itu Allah tak berhenti situ. Ayat tu tak berhenti situ. Jadi dia kait dengan in aradu islaha, jika mereka menghendaki islah, kebaikan, yakni memperbaiki, berdamai dengan isteri mereka. Kali itu para ulama menyebut antara hikmah pada iddah ini adalah masa untuk bertenang. Sebelum ni masa bertendang, tapi lepas tu masa bertenang. Kalau nak buat kira cara waktu bertendang, masa bertendang tak jadi kira cara. Bila duk jauh dulu, ingat nostalgia. Tahun 70-an naik ayam bapak tu, naik Vespa di Patah Batu Buruk. Okey, baik semula. Teringat, boleh. Masa tengah tempoh bertendang tak boleh. Dia kena tempoh bertenang. Tempoh tertekang pun tak boleh buat kira. Jadi diberi edah, ada masa ruangan untuk berfikir balik semula. Lama tak makan, tengok apa ni bekas isteri masak sayur jamu golok ke sutong. Lama tak makan, balik semula, rujuk semula. Boleh jadi benda ni. Allah lebih mengetahui, sebab tu ada tempoh. Ada tempoh. Dah makan orang lain tak jadi, makan kedai tak jadi, beli pasar malam tak jadi. Dah berapa tahun dah makan hak dia, balau sikit aja siapa cerah lah. Musa jamu golok ke sutong kau nengung. Beli pasar malam tak sedap, beli kedai tak sedap, cari balik mula. Sebab contoh ni lah, contoh. Jadi ahakku biraddihinna, suami yang dalam iddah berhak untuk rujuk semula tanpa izin isteri. Dan ini bahasa umum, adalah syarat-syarat dia. Yang pertama bukanlah tolak bain. Yang kedua, isteri yang dicerai tu bukan dengan khuluk, bukan dengan fasakh. Yang kedua, masih dalam keadaan keharusan untuk rujuk. Orang perempuan yang murtadah, yang keluar dari agama, tidak ada keharusan. Dan ada syarat-syarat bagi orang lelaki pula. Akil balik. Dia kena berakal. Masa dia tolak tu dia sihat. Masa dia nak rujuk, dia jadi gila, maka tidak boleh rujuk. Itu saya tak mau pergi detail lah. Sebab kalau kita pergi detail, dia jadi kuliah fiqh. Banyak lagi lah furuk-furuk tu. Kalau duduk dalam negeri mazhab Hanbali, budak kecil yang tak balik, diberikan kelulusan oleh hakim untuk bercerai, dia mazhab Syafi'i keluarga dia, macam mana boleh tak dia nak rujuk? Itu perbahasan panjang sangat, halus sangat. Kita tak mau bicara. Saya tidak berhasrat untuk bincang di sini benda-benda yang begitu furuk, begitu ranting. Jadi nak ceritanya keadaan umum saja, iaitu orang lelaki tadi mestilah akil, berakal. Masa dia cerai sihat, masa lepas cerai dia gila, tak boleh nak balik, pasal dia tidak ada akal. Jangan gila tolak gila tolak tu tak gila tu. Orang panggil gila tolak tak, pukul 6.30 ada dah rumah untuk janda. Tu bukan gila ni. Tu bahasa dia lah. Yang ni dia nak balik semula sungguh-sungguh. Orang kita panggil gila tolak lah. Bukan gila tolak, gila sungguh. Lepas cerai masuk tanjung botang tak boleh. Tidak. Akil, lepas tu balik, mestilah balik. Budak ada perbahasan. Budak yang tidak balik, mumayyiz, ada perbahasan. Saya tidak mahu pergi jauh lah. Yang ketiga, tidak ada ikrah, tidak ada paksaan. Tak ada orang suruh dia balik dengan isteri dia. Dia memang nak balik betul dengan kerelaan dia. Yang keempat, tengok kepada
sirah dia balik. Mazhab kita kena lafaz, kena apa? Rujuk. Aku rujukmu, aku kembali padamu. Kena lafaz. Dan lafaz tu ada perbicaraan tentang sirah dia, betul-betul lafaz yang macam mana. Ada yang soreh, ada yang kinayah. Dan ada lagi lah yang bersyarat tidak boleh ditakyidkan dengan masa kita rujuk 14 jam dah. Ataupun kita rujuk malam dah, siang kita dah rujuk balik. Padang gitu. Itu tidak boleh. Ada sirah-sirah perbahasan dia kita tidak akan pergi lebih jauh kerana terlalu masalah terlalu detail. Jadi perbahasan fiqh. In aradu islaha. Kalau gitu sedap orang lelaki, tak boleh buat main. Tapi Allah sebut lagi, Allah berfirman lagi, in aradu islaha. Dia balik tadi, kembali dia, berhak dia kembali dalam iddah tadi jika dia nak islah, nak berdamai, nak memperbaiki rumah tangga. Ada pun dia tak mahu baiki rumah tangga dia, dia nak khianat ke, dendang dia ke, ataupun ada maksud yang tersirat kepada keburukan. Kita tengok ada sebut dalam ayat yang depan tu, ayat yang ke 231 di depan tu. Ada ni, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Sini Allah larang, jangan kamu pegang mereka, jangan kamu rujuk kepada mereka dengan maksud untuk memberi mudarat. Maka tidak boleh rujuk dengan niat untuk memudaratkan wanita tersebut. Walaupun sah dari segi penghakiman, dia sebut dengan lafaz yang betul, dia kata betul, maka dari segi Allah Ta'ala dia berdosa kerana aradu, kehendak manusia bukan benda yang nampak. Kehendak manusia benda yang duduk dalam. Jadi hakim berhukum dengan zahir. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kami menghukum dengan zahir, Allah saja yang tahu rahsia yang tersirat, yang tersembunyi. Wallahu alam. Jadi kalaulah dia cukup syarat, hakim kata dia balik, dia boleh rujuk, cukup syarat, betul balik dia. Tapi dalam hati dia aradu tadi, kehendak itu hanya dia saja yang tahu. Jika dia kehendak baik, maka itu dibenarkan oleh Allah. Tetapi kalau kehendak dia buruk, tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi kalau cukup syarat dari segi mata kasar kita, cukup syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka sabit rujuk tadi itu terpulang kepada dia, dan dia akan kalau tidak bertobat, tidak minta ampun, maka dia akan berdosa di hari akhirat kelak, kerana dia sudah melanggar seperti mana yang kita sebut pada ayat depan tu, ayat ke 231 tadi. Janganlah balik kepada isteri kamu tadi dirar. Sebab apa? Sebab orang yang buat balik rujuk pada isteri untuk tujuan mudarat tadi, dia mempersendakan kelebihan yang Allah beri. Dia mempermain-mainkan kelebihan hak yang diberikan oleh Allah untuk tujuan yang tak bagus. Sebab tu kalau kita tengok lagi dalam depan ayat tu, wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Siapa yang buat gitu, dia akan berdosa, menzalimi diri dia sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kamu mempersendakan, mempermain-mainkan ayat-ayat Allah. Jadi Allah sebut ahaq, Allah sebut lebih berhak untuk balik tanpa izin isteri dia, tetapi Allah melarang untuk dia balik tujuan untuk memudaratkan isteri dia. Ya, kena faham. Sebab kalau kita berhenti gitu saja, ada hak lebih berhak, berat orang puan, mana dia human right, mana dia hak kebebasan manusia. Apa boleh tambah? Ni tambah dah. Dalam Facebook pun ada 2-30 orang dah, orang lelaki tu dia kenang ke dia. Tambah dah. Tak boleh. Dalam iddah kena ikut dalam iddah, kena ikut ahaq, kena lebih
berhak dari segi syarak, walaupun undang-undang dunia kata human right kata itu hak kebebasan manusia. Ini hak yang Allah beri, bukan manusia beri. Kadang berlaku dalam realiti, dalam kehidupan, di mana oleh kerana suami tidak disyaratkan untuk minta izin isteri untuk rujuk, maka kadang-kadang isteri tak tahu suami dia rujuk. Dia tak SMS, dia tak WhatsApp, dia tak pergi khabar, dia rujuk depan orang gitu saja. Setengah tempat mereka meletakkan dalam taklid nikah. Taklid, lepas akad nikah tu letak baca taklid, kalaulah dirujuk tanpa pengetahuan isteri, maka jatuh lagi satu talak. Baik. Sebab apa? Sebab pernah berlaku apabila seorang perempuan dia habis iddah, dia kahwin orang lain. Dia kahwin dengan orang lain dan boleh halal. Tiba-tiba mari suami dia buat tuntutan. Dia kata saya rujuk dah dengan dia tu. Macam mana boleh pergi nikah dengan orang lain? Macam mana boleh pergi nikah orang lain? Saya rujuk sebelum habis iddah dah. Apa dia tak tahu? Apa dia beres lah. Tak ada apa ni, tak tahu cerita ni, tambur dah kita pun buka akaun Facebook lah. Gitu contoh. Kahwin dengan orang lain, boleh anak dah, bahagia dah. Bahagia dah. Tiba-tiba mari suami dia waktu tu tak sah tu nikah tu. Kenapa tak sah? Dah saya rujuk dah dengan dia. Saya rujuk dah dengan dia, belum dia habis dah. Macam mana dia boleh pergi kahwin? Tidak silap pada perempuan tadi kerana dia tak tahu suami dia rujuk. Jadi berlaku macam ni, dibawa ke mahkamah syariah. Orang lelaki tadi dakwa dia telah rujuk. Bagaimana nak menentukan? Ini ada nas dalam kitab Al-Um, kitab Imam Syafi'i sendiri, bukan Ashab. Dalam kitab Al-Um sebut, bila dalam iddah ditanya kepada lelaki, betul tak mu rujuk? Betul, pakai orang lelaki. Tetapi lepas habis iddah, orang lelaki kata aku rujuk di dalam iddah baru ni, kena ikut orang puan. Kalau apa kata ya, ya. Kalau apa kata tak, pakai orang puan, orang lelaki kena datangkan bukti. Dia daftar dah ke, ataupun dia khabar orang ke, tak. Gitu. Kalau tak sabit bukti, maka jalanlah perkahwinan tu. Tapi kalau tidak, kalau sabit memang dia rujuk, bini tak tahu, nikah dengan orang lain dah, maka hakim ni telah sabit lah. Kalau berlaku betul kena pergi mahkamah syariah ni. Tapi nak cerita kalau sabit dah, maka hakim kalau sabit ada rujuk, maka hakim akan farak nikah, pisahkan kedua mempelai. Kedua mempelai tu kena pisahkan, bubar perkahwinan tu. Gitu. Kena hentikan perkahwinan tadi. Sebab ni dia rujuk dah. Itu. Sebab itulah kadang-kadang ada juga hikmah ulama-ulama di negara jiran ke atau di mana-mana ke memasukkan taklid tadi, takut perempuan tak tahu. Masuk dalam taklid, kalau dirujuk lepas kita akan nikah tu, kita baca taklid dan tambahan dalam taklid tadi, dia kalau dirujuk tanpa pengetahuan isteri, maka jatuh segi talak. Maka kalau dirujuk isteri tak tahu, tak rujuk, talak pula. Gitu. Dah. Adalah hikmahnya. Wallahu a'lam. Adalah masing-masingnya. Tapi itu hak orang lelaki rujuk isteri dia tanpa meminta kebenaran atau persetujuan. Tetapi ingat, dalam mazhab kita perlu lafaz, perlu sebut balik. Nak balik dah ni, nak rujuk balik, nak kembali balik, ikutlah. Jangan pula pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas. Kalau awak nak saya lagi, saya nak awak mulai. Gitu tak jelas. Tak jelas nak balik ke tak. Lah. Gitu wallahu a'lam. Jadi itulah kena
Bila dalam iddah ikut kata orang lelaki. Kalau orang lelaki kata dia rujuk, dia rujuk. Tapi di luar iddah maka kena tanya orang puan. Kalau orang puan kata ya, dia rujuk, betul. Kalau orang puan kata tak, orang lelaki kena datangkan bukti bahawa dia telah rujuk. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh lelaki dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Kita tengok nota kaki, yakni sebagaimana isteri menanggung kewajipan terhadap suami yang wajib dilaksanakan dengan cara yang baik, maka si suami juga menanggung kewajipan terhadap isterinya yang wajib dilaksanakan secara baik. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Setengah ulama menyebut antaranya yang dibawa oleh Imam Sya'rawi bahawa di sini ialah kesamarataan situ, mislu di situ sama. Orang ada hak, orang lelaki ada hak, kewajipan masing-masing. Maksudnya ada satu benda yang sama. Yang lain-lain, orang lelaki ada kewajipan dia, orang ada kewajipan dia. Orang lelaki bekerja, nafkah dan sebagainya, orang menguruskan rumah tangga. Tapi ada satu benda yang sama saja, iaitu kata Imam Sya'rawi, inilah yang maksud kepada perkahwinan itu ialah jima' itu sendiri, persetubuhan itu sendiri. Sebagaimana orang lelaki nak, orang puan pun nak benda tu. Ya, maka itulah kebahagiaan tu mari daripada perkahwinan tadi. Ada kekosongan di hati lelaki tidak boleh diisi dengan lelaki. Dan ada ruangan dalam hati orang puan tidak boleh diisi dengan orang puan, melainkan orang lelaki isi. Dan orang lelaki pun begitu juga. Jadi ada saling memerlukan. Baik, itulah disebut dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan daripada petanda petunjuk ayat-ayat kami tadi, Allah sebut an khalaqalakum, kami ciptakan daripada kamu, daripada kalangan kamu, azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu, supaya kamu hidup tenteram, hidup damai, berdiam. Taskunu, sakinah maknanya kedamaian, ketenangan. Tetapi mari daripada perkataan sakana. Sakana maksud dia diam, sakan. Harakat was sakana, bergerak dan berdiam. Diam, sakan, diam. Jadi apa kaitan dia antara berdiam sampai jadi ketenangan, tenteram? Banyak benda yang diam ni dia tenteram. Nah, perkataan sakana diam, maskan kediaman, maknanya rumah, tempat kita rehat, tempat kita relax, ada atap, tak ada kepanasan, tempat kita rehat, berdiam. Sakana diam, maskan tempat kediaman. Kediaman maknanya tetap gitu. Jadi kata Imam Sya'rawi, sakan lawan dia harakah, diam lawan dia bergerak. Apa maksud bergerak? Dalam ayat ni, kaitan ayat ni ialah orang lelaki dia bergerak siang hari, bekerja, gemari, sesah hayat, kesah kehidupan dia. Tapi malam dia kembali kepada isteri dia untuk dia berdiam. Makna berdiam situ mencari kerehatan, berhubungan, untuk membuang lelah dia, membuang penat dia, bergerak siang hari. Maka pergerakan lawan dengan berdiam di sini, maksud dia malam tu dia balik kepada pangkuan isteri dia untuk dia berehat. Sebab itulah disebut dalam hadis sebut Allahumma salli alaihi wa khairum mata' imra'atun salihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Jadi suami dia nak balik sama, pasal balik tenang. Ni kalau balik buka pintu pisang rembu duduk tengah dah, memang debor laki dia. Nak lari aja. Balik sambut, tak ada ni contoh dah. Tak ada ni contoh. Balik buka pintu tengok pisang rembu dah tengah. Memang tak mau balik .
contoh. Jadi tempat berehat, litaskunu ilaiha maknanya bertenang-tenang, maknanya buat perhubungan suami isteri, duduk berehat pada malam tu. Itu maksud kaitan ni. Masya Allah kata siang hari harakah dah, gerak, dia mari kerja, malam balik ke pakuang isteri untuk litaskunu ilaiha, duduk tenterang, berdiam di dalam kediaman rumah kita bersama dengan isteri kita. walirrijali alaihinna darajah, dan dalam pada itu orang-orang lelaki, suami-suami itu mempunyai satu darjat kelebihan. Tengok tu nota kaki 91. Orang-orang lelaki yang mempunyai darjat kelebihan atas orang perempuan, yakni isterinya, kerana mereka yang berkuasa mengawal dan memberi nafkah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam ayat diterangkan dalam ayat 34 dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu alaikum bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'd. Lelaki itu lebih menguasai, lelaki itu berkuasa daripada perempuan. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah sebahagian dengan sebahagian yang lain. Bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang mereka nafkahkan dengan harta mereka, ya. Jadi orang lelaki lebih daripada orang puan, lebih menguasai daripada orang puan. Yang di sana disebut darajah, beberapa derajat. Liwali rijali alaihinna darajah, dan bagi lelaki itu adanya kelebihan derajat daripada orang puan. Jadi di sini ada dua darajah. Yang pertama disebut sebagai wilayah, yang kedua qawamah. Wilayah iaitu lebih umum, orang lelaki orang lelaki menguasai orang puan, menjadi ketua kepada orang puan. Ketua dalam maksud wilayah lebih umum semua sekali. Tapi yang satu lagi darajah qawamah, iaitu orang lelaki tadi dia memimpin. Bukan maksud kuasai ni seperti tuan menguasai hamba. Ada zaman sekarang tak ada. Dulu ada. Orang ada hamba, dia boleh menguasai hamba dia. Tetapi dari segi suami ni dia panggil darajah tu qawamah, iaitu payah nak sebut ya. Keketuaan dia tadi adalah sebagai pemimpin, iaitu dia kena pimpin isteri dia, beri nafkah, didik kepada kebaikan dan sebagainya. Bukan maksud dia berkuasa buat segala-galanya. Gitu. Jadi beza wilayah secara umum, tetapi yang pentingnya qawamah, iaitu mendidik, memimpin kepada jalan yang betul. Sebab itu yang pertama sekali Allah suruh kita jaga adalah diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jangan jadi macam setengah tukang kita, rumah dia sengit nak roboh, tapi rumah orang dia tolong buat macam istana. Wallahu a'lam. Masa mencemburui kita akan sambung lagi insya-Allah kalau panjang umur pada pertemuan mendatang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.